أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد سلطان اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matil imani wal islam wa kafa bihi man ni'mah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan Islam. Dan kita sambung lagi pengajian kita itu kitab Minhajul Abidin muka surat 86, ya, kitab Imam Ghazali surat 86, lebih kurang 6 baris pada bawah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi ilmihi wa barakatih. Kita masih pada bab penghalang, iaitu awarid yang keempat yang menghalang seorang itu menumpukan perhatian pada matlamat kehidupan, iaitu mendekatkan dia pada Allah. Asyada'id wal masaib, segala kepayahan dan segala musibah-musibah yang kadang-kadang akan menyebabkan seorang itu berpaling daripada tujuan asal kerana tak sanggup ataupun tak betul cara dia menyambut musibah tersebut. Maka dijawab oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, adalah cara menghadapi musibah tu tak lain dan tak bukanlah sabara sabar. Maka di sini diceritakanlah apakah kelebihan-kelebihan sabar yang ada dalam Al-Quranul Karim. Maka antaranya qala musannif rahimahullah ta'ala, dan setengahnya apa itu kelebihan sabar. Apakah kelebihan sabar itu? Karamah yang amat besar. Setengah daripada kelebihan itu ialah karamah, kemuliaan yang besar. Dimuliakan oleh Allah orang yang sabar itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, salamun alaikum bima sabartum. Salamun, sejahteralah, selamat sejahteralah, ya. Di sini diterjemah sejahteralah ke atas kamu dengan sebab barang yang sabar mereka itu. Ini pujian daripada Allah. Jadi yang berkata ni siapa ni? Berkatanya Allah Ta'ala dan para malaikat. Salamun alaikum. Berkatalah mereka malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Selamatlah kamu, sejahteralah kamu dengan sebab sabar kamu itu. Selamat pada apa tu? Maksudnya mudah-mudahan Allah selamatkan kamu daripada segala yang meluputkan, yang kamu takut dalam dunia ni, dan Allah masukkanlah kepada kamu dengan sebab sabar kamu ni pada negeri dunia di atas taat, dan masuk dalam syurga sebab kamu tinggalkan yang haram. Itu salah satu daripada tafsiran masuk sejahtera ni. Masuk sejahtera ni di bumi, di dunia dan di akhirat. Di dunia masuk sejahtera tu apa? Allah sejahterakan kamu, kamu tak ada rasa takut. Hilang rasa takut, hilang rasa kecewa dengan perkara yang boleh menakutkan kamu kat dunia ni. Macam mana cara dia? Allah masukkan perasaan sabar. Sabar kita macam dekat Palestin kan. Saya tengok
bila ramai orang-orang di barat tu yang dah tak percaya Tuhan jadi percaya Tuhan. Sebab di barat ni tuan-tuan, Kristian tu tinggal nama dah tak ada dah. Dah tak ada, percaya pada agama tu tak ada. Jadi sampai ada yang kata kalau inilah kepercayaan yang ada pada orang Islam, ketika anaknya mati, mak ayah tu boleh senyum. Senyum dengan makna yakin anak ni akan masuk syurga. Jadi orang kafir tak ada tu. Orang kafir tak ada keyakinan tu. Sampai menangis-nangis. Tengok. Sampai dia kata kalau if there is an entity called God out there, kalaulah ada satu makhluk, satu benda yang dia orang panggil Tuhan, inilah manusia umat yang aku percaya, yang mereka ni percaya ada Tuhan. Sebab dia orang boleh senyum, dia boleh senyum gembira, sedih-sedih tapi dia gembira. Anak dia mati masuk syurga, dia yakin Tuhan tu masukkan anak dia syurga. Ini kata ni bima sabaru ni. Ini maksud dia tu. Salamun alaikum bima sabartu. Allah bagi perasaan sejahtera dengan sebab kamu sabar. Sabar tu maknanya sanggup menerima keperitan tu sebab yakin dengan janji Allah. Lepas tu Allah bagi sabar. Bagi sejahtera tu. Bagi sejahtera tu. Perasaan sejahtera, maksud sejahtera ni tak mengungut, tak komplain, boleh terima. Kagum orang barat, kagum. Apa yang jadi di Palestin, Gaza tu, yang kita mengaji ni semua dah tak payah ngaji. So, kita mengaji. Terkata sini. Ni keramah itu. Dengan sebab apa? Dengan sebab sabar kamu itu, kata dia. Dan kamu tinggalkan yang haram, maka aku masukkan kamu dalam syurga pula. Itu makna karamah sini. Jadi yang kedua, salamun alaikum ni juga termasuk doa daripada malaikat. Salamun ni ada dua. Satu, salamun tu bila salamun ya hatta matla'il fajr, sejahteralah kamu sampai terbit fajar. Jadi banyak salamun ni maknanya doa malaikat. Artinya malaikat memohonkan kesejahteraan kepada manusia. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun, itu banyak. Kebanyakan tafsir bila kata salamun, maknanya malaikat mendoakan kepada manusia-manusia tertentu. Macam kat sini, malaikat mendoakan orang-orang sabar. Dengan sebab kamu sabar tu, kamu termasuk dalam doa malaikat. Lepas tu orang tanya, Ustaz, apa beza doa kita doa malaikat makbul? Doa malaikat makbul, doa kita ni kadang-kadang tak makbul, kadang-kadang makbul. Malaikat semua makbul. Doa malaikat makbul. Kalau malaikat mendoakan kita keampunan, maka Allah ampunkan. Kalau malaikat mendoakan kita sejahtera, sejahteralah kita. Itu maksud doa daripada malaikat. Itu maksud salamun alaikum bima sabartu. Artinya kalau kamu sabar, kamu dapat doa daripada malaikat. Kamu dapat kesejahteraan daripada Allah. Itu maksud salamun alaikum bima sabartum. Dalam satu qala Muqatil, ni saya baca syarah sikit. Innal malaikah yadkhuluna alaihim fi miqdari kull yamin ayamiduna thalatha marat. Ma'um hadaya wal tahafa min Allah Ta'ala yaquluna assalamu alaikum bima sabartum. Di satu sanad yang lain, para malaikat pada setiap hari dia akan melawat 3 kali sehari, membawa hadiah-hadiah, pemberian-pemberian daripada Allah Ta'ala. Maka berkatalah mereka, salamun alaikum bima sabartum. Malaikat dia buat hadiah dari Tuhan. Habis. Benar apa lagi dia kata? Dan setengahnya lagi kelebihan sabar itu, pahala yang tiada berkesudahan. Artinya pahala yang tak terhingga. Tak ada kesudahan ni makna bukan 27, bukan 70, bukan 1000, tak terhingga.
tak boleh nak kira. Tak boleh nak kira. Dan tiada berhingga yang keluar daripada waham makhluk. Tak boleh nak kira dah. Keluar daripada sangkaan makhluk. 1,000, 2,000 tak, lebih lagi. Dan tiada dapat membilangkan dia mereka itu. Firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya disempurnakan orang yang sabar akan pahala dengan tidak boleh dikira-kirakan. Tak boleh nak kira. Bighairi hisab tu mana nak hitung tak boleh. Dia kalau ibadah kita ni, Tuhan sebut pahala. Baca Quran ada 10 pahala. Baca sembahyang jemaah 27 pahala. Berjihad di jalan Allah 700 kali ganda pahala. Tapi sabar sabar tak tinggal. Maksudnya semua pahala-pahala tu, pemberian-pemberian Allah ni hanya akan mendapat kesempurnaan bila sabar. Bila sabar sempurna. Sempurnakan sampai tak terkira lagi dah. Tak boleh nak hitung. Itu disebut sini bi ghairi hisab. Betul dia kata apa lagi? Maka maha suci kata dia. Fasubhana min ilahi sayyidin majidin ma akramahu. Maha suci lah Allah kata dia. Maha suci lah Allah Subhanahu wa taala daripada penghulu yang mempunyai kepujian. Apakah yang terlebih kemurahannya, dan tiap-tiap adalah karamah ini Allah Subhanahu wa taala memberi akan mereka itu yang sabar di dalam dunia dan akhirat. Diberi pula akan hambanya atas sabar yang sangat akan barang yang tiada kesudahan dan tiada berhingga. Maka nyatalah bagimu bahawasanya kebaikan dunia dan akhirat itu semuanya duduk dalam sabar. Kesimpulan dia tu. Maknanya dekat dunia, kita dah baca pada pengajian 2 minggu lepas, orang yang sabar dapat kelepasan, orang yang sabar dapat jadi pemimpin. Banyak tu. Orang yang sabar dapat kasih Allah Ta'ala. Tu dunia tu. Tu dunia. Lepas tu ke akhirat, dapat pula pahala yang tak terhingga. Tak boleh nak kira. Jadi maknanya, orang yang berhasil di dunia, berhasil di akhirat, orang sabar. Orang sabar. Macam kita baca ayat yang 2 minggu lepas, wa may yattaqillah kan. Barang siapa bertakwa akan Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar, makhrajan. Lepas itu ditafsirkan oleh Imam Ghazali, maksud bertakwa tu sabar dalam takwa. Bukan takwa takkan dapat kalau tak ada sabar. Takwa tu menjunjung perintah, meninggalkan larangan. Kalau tak ada sabar, tak ada takwa. Tak boleh ada takwa tu. Sebab bila kita nak menjunjung perintah Allah, mesti ada ujian. Mesti ada ujian. Sabar. Bila kita sabar tu, makhrajan, Allah akan buka jalan keluar. Kalau kata saya dah bertakwa dah, tak ada jalan keluar pun, dah sabar belum? Dah sabar belum? Kadang-kadang kita minta Allah tak bagi. Kenapa Allah tak bagi ya? Aku dah berdoa dah banyak hari dah, tak nampak jalan keluar. Semua aku dah buat dah. Aku dah baca Quran, aku dah baca ayat ni. Tuhan tak bagi lagi. Jadi jawapan dia apa? Kalau ada orang tanya, Ustaz, saya ni banyak hutang Ustaz. Saya baca ayat ni, saya baca ayat tu, Tuhan tak tolong saya lagi. Kenapa? Tak berjarak ke ayat Quran? Bila kita tengok ayat Quran balik, Allah tak kata pun kalau kamu baca ni kamu lepas, tak ada. Allah kata apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, maksudnya siapa yang sabar dalam takwa, akan ku berikan kelepasan. Maknanya kadang-kadang Allah tunda, Allah lambatkan pemberian tu. Allah nak tengok sabar tu. Kita ni pula kalau nak sekarang, saya dah buat dah. Seminggu saya dah buat, tak ada pun. Doa saya dah baca, tak settle hutang ni. Seminggu. Sabar.
Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Bila Allah nak bagi? Sekali Allah settle dengan kita, ternganga. Minta maaf ya Allah, aku banyak komplain kau. Nabi Musa berdoa 40 tahun. 40 tahun baru tenggelam Firaun tu. Sampai Musa tanya, ya Allah, kenapa baru sekarang doa aku makbul? Tak, doa aku dah makbul, 40 tahun dah makbul dah. Masa kau minta tu dah makbul dah. Tapi makbul ikut cara aku dah. Inilah masa dia. Sebab apa? Sebab Allah nak tengok sabar. Allah nak tengok takwa. Nak bagi, nak tengok tu. Tengok tu, sampai masa. Jadi kelepasan masalah kita tu dengan sebab sabar tu. Doa kita mustajab. Kita kena yakin. Tapi mustajab itu mengikut kehendak Tuhan dan masa Tuhan. Bukan masa kita. Yang itu yang kadang orang tak faham tu. Dah sebulan dah, tak jadi apa. Berbuih dah baca selawat. Tak dapat. Masalah tak settle ni. Tuhan kata apa? Wa may yattaqillah. Tak ada kata wa may yaslawat. Wa may yattaqil. Siapa yang sabar dalam kau takwamu itu. Sabar membaca selawat. Sabar berdoa. Berbulan-bulan, bertahun. Yakin yaj'al lahu makhrajan. Allah akan bagi kelepasan. Yakin dengan ayat ni. Ini nampak jawapan tu. Dengan sabar. Itu dia kata dia. Dan lagi dia kata dalam kitab ni lagi. Mendapat darjat yang tinggi sebagai semua itu dengan sabar. Lepas tu dia kata apa? Dan sabda Nabi SAW. Ma u'tiya ahadun min ata'in khairan awsa'a minas sabri. Tidak memberi akan seorang daripada pemberian kebajikan yang terlebih luas daripada sabar. Kita ingat pemberian ni harta dah bagus. Tak, sebenarnya pemberian yang lebih bagus, terlebih hebat sekali sabar. Sebab bila sabar dapat semua. Bima sabartum tu, salamun alaikum bima sabartum, sebab kamu sabar. Allah bagi tu dengan sebab sabar, bukan sebab lain. Tidak diberi akan seorang pemberian lebih baik yang terlebih luas. Luas tu makna segala-galanya dapat. Ausa' tu makna kau dapat segala sesuatu lebih daripada sabar. Satu orang yang dapat sabar, Lepas tu dalam sembahyang mayat, doa yang keempat tu kan, Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, janganlah kau haramkan kami pahala. Pahala apa tu? Pahala sabar. Mak kita meninggal, anak kita meninggal, saudara kita meninggal. Ya Allah, jangan sampai kau haramkan kami dapat pahala sabar musibah. Ada pahala sabar tu penting. Tak ada ni. Tak ada had. Sempurna. Maka dia kata apa lagi? Dan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sekalian kebajikan mukminin di dalam sabar saat yang satu, saat yang satu, segala jami'u khairil mu'min fi sabri sa'atin wahidah. Apa maksud tu? Apa maksud Sayyidina Umar ni? Kebajikan orang beriman terletak dalam sabar yang sesaat. Sesaat kita sabar tu, kelebihan segala kebaikan kita terletak pada sabar tu. Walaupun sesaat kita sabar, ada fadilat dia, ada kelebihan dia. Dan terlebih eloklah perkataan kata ini, bermula sabar itu. Ini kalam ulama ni, kalam orang ahli hikmah. Apa kata dia? Ni syair. As-sabru miftahu ma yurja wa kullu khairin bihi yakunu. Artinya, bermula sabar itu anak kunci barang yang diharapkan. Anak kunci. Benda yang kita harap, yang kita nak, kita angan-angan tu sebenarnya siapa dapat? Orang yang sabar. Orang sabar yang dapat dunia akhirat. Dan tiap-tiap kebajikan dengan dia sabar, dengan dia adalah ia. Semua benda baik ni dapat sebab sabar.
sabarlah olehmu, fasbir wa in talatil layali, sabarlah olehmu jikalau panjang sabar itu beberapa malam, lama kau nak sabar. Farubbama amkanal harun, maka dia kata, maka terkadang-kadang didapat bersegera ia, warubbama nila bis tibarin, dan terkadang-kadang kata dia mencapai ia dengan banyak sabar. Bukan semua benda dapat dengan cepat, kadang-kadang benda ni dapat dengan sebab sabar. Betul, ada saya tengok kajian Mat Saleh lah. Diorang kata dia buat satu kajian, apakah persamaan yang ada pada semua orang yang berjaya, tak kira berjaya apa, berjaya dalam mendirikan syarikat, berjaya apa saja berjaya. Dia kata setelah dikaji, orang yang berjaya ni bukan sebab dia banyak duit, bukan sebab dia banyak ilmu, tak ada. Orang berjaya ni kajian Mak Saleh, orang putih, dia panggil nama dia grit. Grit ni day in day out, dia tetap istiqamah buat ibadah yang dia patut. Jadi kalau kita terjemah dalam bahasa kitab ni, grit ni sabrun jamilun, sabar yang sangat-sangat sabar. Maksudnya sanggup menempuh kesusahan, menanggung kepayahan yang orang lain tak sanggup. Inilah rahsia orang yang berjaya. Tengok, orang yang tak mengalah. Sebab sabar ni ada mana tak mengalah. Ni sikit-sikit mengalah, susah sikit mengalah, tak berjaya dia. Kalau kita cek orang jadi jutawan, kebanyakan orang yang jadi billionaire ni, dunia ni billionaire dah. Berapa kali bankrupt? Donald Trump, saya baca cerita Donald Trump, dia pernah bankrupt, teruk. Tapi dia sabar, dia naik balik. Sabar. Jadi maknanya dunia ni pun nak berjaya sabar. Akhirat nak berjaya lagi 2 kali sabar. Itu peraturan dia. Sebab itu dia kata, hadiah yang paling besar yang patut kita bersyukur kalau Allah bagi kita ni hati yang sabar. Sebab tak semua orang boleh. Tak semua orang boleh sabar. Kata dia. Dan ditetapkan atas meninggal ni. Habis. Dan lagi dia kata, dan ditetapkan dirinya. Lompat. Dan dia kata lagi, dan terkadang mencapai dengan sabar barang yang dikata orang amat jauh, tiada adalah ia. Wa rubbama nila bistibarin makila hayhata la yakunu. Mana orang sabar ni tak ada benda yang jauh. Orang sabar tak pernah melihat satu perkara yang dikata orang susah, lambat, tak ada. Itu kelebihan sabar. Menempuh cobaan-cobaan Allah tu lagi banyak sabar yang kena ada. Dan kata orang lagi, kata orang ni makna syair lagi. Apa kata dia? Sabartu wa kana sabru minni sajiyah. Sabarlah aku, dan adalah sabar daripada aku itu perangaiku, sikapku. Syair memuji orang sabar ni. Sajiyah tu makna menjadi sikap dan perangai tabiatku. Wa hasbuka anna Allah athna 'ala sabri. Maka dia kata apa lagi? Dan memadalah akan dikau bahwasanya Allah banyak memuji di atas sifat sabarku. Maka kesabaran, kalau kita tengok ayat Al-Quran yang dibawa oleh Imam Ghazali, banyak sangat Allah memuji orang sabar dan anugerah pada orang sabar itu. Maka lazimkan olehmu, kata dia, sa'asbiru hatta yahkumallahu bainana fa imma ila yusrin wa imma ila usrin. Artinya, maka lazimkan olehmu dengan menawankan akan perangai ini. Menawan tu makna merebut, menakluk perangai ini. Perangai apa tu? Perangai sabar yang amat mulia. Dan buangkanlah ijtihad. Mana buang ijtihad? Habiskanlah segala kesungguhan. Itu mana buang, habis segala kesungguhan daripadanya. Nya apa? Nya sabar.
nak dapat sabar tu adalah nescaya kamu daripada orang yang mendapat kesenangan. Wallahu waliyut taufiq. Ini syair memuji kesabaran itu. Fa'alaika bi'tinami hadhil khaslati syari'atil mahmudah wa badlil majudi fiha takun minal faizin. Maka jika engkau kata, maka apakah hakikat sabar dan apa hukum sabar? Setelah Imam Ghazali membawa ayat-ayat Quran menceritakan kelebihan sabar, sekarang ni nak cerita apa hakikat sabar. Dia dalam. Dan apa hukum kita ni bersabar? Maka ketahui olehmu bahwasanya sabar itu pada maknanya pada lughah, pada bahasa Arab, sabara tu mana apa? Habsun. Sabrun tu mana habsun, yakni kalau sini kata penjara. Penjara ni makna tahan, menahan. Jangan. Pada bahasa makna sabar ni tahan, habs, tertahan, kafun, menahan pada kesempitan. Itu makna pada bahasa. Sabar makna tahan, penjara, ditahan. Firman Allah Ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asha. Bil ghadati wal 'ashi. Wal 'ashi. Dan sabar olehmu akan diri kamu. Dan sabar olehmu. Sabar mana apa ni? Tahankan olehmu. Tahan, tegah, tahan. Jangan keluar. Sabar mana-mana tahan. Wasbir nafsak, sabarkan olehmu akan dirimu serta orang yang meminta akan itu, berdoa pada Tuhan mereka itu di pagi-pagi, yakni pada waktu pagi dan pada waktu petang. Artinya apa? Habaskan, tahankan olehmu dirimu. Sabar. Dan sungguhnya disifat Allah Ta'ala dengan sabar atas makna habas. Makna habasnya yang diseksakan orang yang berdosa, maka tiada disegerakan mereka itu dengan dia. Kemudian baik, titik dulu. Saya nak terang sini. Jadi ihbis jadi kalau kita tengok pada ayat tadi ni, makna sabar dengan makna tahan. Sabar ni ada dua. Catat sikit ni. Sabrun badaniyun, sabrun badaniyun. Satu lagi sekejap. Dia tak tulis ni. Yang pertama sabrun sabrun badaniyun. Satu lagi sabrun ruhiyun. Apa tu sabrun badaniyun? Sabar jenis badan. Sabar jenis badan, badaniyun. Makna apa? Tahammul musyak, menahan kesusahan yang ditimpa pada badan dan pakaian atas kadar kekuatan badan. Macam kita tengok dekat apa ni, Gaza lah. Tu kesabaran bentuk badan tu. Harta rumah kena bom, baju pun tak berserak ke mana, anak mati, itu jenis sabar bentuk badaniyun. Apa yang ditimpa pada badan tu dan pakaian tu. Yang kedua, sabrun wa huwa sabrun ala sabrun ruhaniyun, itu sabrun anin nafs, sabar daripada kehendak-kehendak nafsu. Yang tadi tu sabar menanggung kepayahan pada badan. Rumah kena bom, baju tak ada, miskin pula harta, tu badan sabar tanggung, menanggung kesabaran. Yang kedua kita panggil sabrun anan nafsi, itu sabrun ruhani, sabar roh.
sabar daripada kendak-kendak nafsu, keinginan-keinginan kelazatan. Ada dua bentuk sabar. Sabar menanggung kepayahan pada tubuh badan, sabar berpisah daripada nikmat-nikmat nafsu syahwat. Bila kita puasa tu, itu sabrun nafsiun, sabrun ruhaniyun, mensabarkan hati daripada makan minum, kehendak-kehendak nafsu. Jadi ada dua bentuk sabar ni. Maka dia kata apa sini? Dia kata jadi bila dia kata wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, tu apa maksud dia? Sabar olehmu beserta orang yang berdoa. Siapa berdoa ni? Orang yang berzikir, mengingat Tuhan mereka di pagi-pagi dan di waktu siang dan malam. Ini isyarat menyuruh kita ni berada di kalangan kaum muslimin dan mukmin yang kuat, mukmin yang tak lalai, mukmin orang beriman yang kuat takwa dia tu. Kalau ada orang macam ni, duduk dengan orang tu, sabar. Kerana orang-orang macam ni dia tak ikut nafsu. Orang-orang macam ni mendapat rahmat Tuhan. Sabar dengan mana tahan dirimu. Susah macam mana pun jangan pisah dengan orang macam ni. Itu yang pertama. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan sungguhnya disifat Allah Ta'ala dengan sabar atas makna habasnya, tertahannya, yang disiksa akan orang yang berdosa. Maka tiada disegerakan akan mereka itu dengan dia siksa. Kemudian maka dikatakan makna yang iaitu perjalan bagi hati dinamakan sabar kerana bahawasanya habas. Jadi kenapa sabar ni dipakai pula makna sabar tahan tadi tu? Letak pada perjalanan hati. Sabar ni gerak dalam hati, perjalanan hati kita. Dinamakan perjalanan sabar dan perjalanan hati itu dinamakan sabar kerana bahawasanya menahan apa? Menahan nafsu daripada terkejut pada barang yang dikatakan ulama, yakni dihabaskan akan nafsu daripada berbolak-balik engkau di dalam kepayahan. Jadi Imam Ghazali ni dia profesor kan, ulama. Jadi asalnya sabar ni habas, tahan. Kemudian diambil perkataan tahan kat badan, buah kat hati. Tahan apa? Tahan diri daripada kendak-kendak nafsu. Kerana nafsu ni dia berbolak-balik, kejap nak macam ni, kejap nak macam tu, kejap sanggup, lepas tu dah tak sanggup pula. Jadi sabar tu menahan hati tu supaya tak berbolak-balik, tetap istiqamah. Tengok berapa banyak perkara kita dah boleh relate kan, kaitkan dengan sabar tu. Sabar istiqamah, sabar takwa, sabar pemimpin, sabar tu. Ni yang masuk Imam Ghazali nak bagi tahu kita ni. Lepas tu dia kata apa lagi? Maka dia kata lagi, dan kata kil, sabar itu ialah dihabaskan nafsu, ditahannya nafsu daripada berkendak, keluar daripada kepayahan dengan hukum, iaitu dengan pasti. Masya Allah. Kata kil, setengah pendapat kata sabar tu menahan nafsu daripada berkendak nak keluar daripada kepayahan dengan hukum, maknanya dengan pasti. Contoh macam ni, takdir Allah kita ni akan susah, payah hidup kita ni, duit tak ada 3 bulan. Lepas tu kita tak nak, kita nak keluar dari susah ni sebulan, tak nak sabar. Jadi kalau kita nak macam tu, dan kita kata mesti sekarang ni, tak boleh, aku nak sebulan settle, maka keluarlah kita daripada senarai orang sabar. Keluarlah. Sebab kita tak tahan kehendak hati kita yang nak settle cepat. Tak nak, aku nak segera, aku tak boleh terima. Itu maknanya tak ada sabar lah. Sebab dia benda akan selesai mengikut kehendak Tuhan tu. Kita nak selesai mengikut kehendak kita, maknanya tak ada sabar. Ini kata kil. Kata kil ialah menginginkan
keluar daripada kepayahan dengan hukum. Maknanya hukum mesti. Saya tak boleh duduk susah lagi. Saya mesti keluar sekarang daripada kesusahan ini. Itu kita panggil tak sabar. Habis sabar? Sabar tu menahan diri daripada berkendak macam tu. Aku akan tetap menanggung kesusahan ini walau bagaimanapun, sehingga Allah mengeluarkan aku daripada kepayahan ini. Aku tetap sabar. Aku takkan komplain. Sampai bila Tuhan nak keluar? Kalau kita tengok ada satu filem yang buat kita Jalaluddin Ar-Rumi. Saya tengok ada beberapa kisah Jalaluddin Ar-Rumi, Tapruk Emre di Turki. Mereka-mereka yang apabila mereka ni dalam hidup mereka ni kadang-kadang difitnah manusia. Contoh satu kisah tu, Jalaluddin Ar-Rumi satu hari datang penguasa yang cuba nak memfitnah dia. Cara dia macam mana? Dia hantarlah satu spy ni, letak dalam rumah dia tu satu kitab. Yang kitab tu mengajar ajaran menyeleweng. Padahal bukan dia punya tu. Dan dia tahu. Lepas tu buat-buat datang, jumpa. Ni menunjukkan awak lah, awak mengajar ajaran menyeleweng ni. Adakah di kitab awak? Tak jawab. Yang meletakkan kitab itulah yang lebih tahu, kata dia. Cakap betul, ni awak punya ke? Siap. Kalau awak tak nak jawab, kami akan penjarakan kamu. Oh, anak murid semua, Tok Guru mengaku je lah, Tok Guru bukan Tok Guru punya. Siap. Tak jawab. Masuk penjara sebulan, 2 bulan. Penguasa pun datang. Hai Jalaluddin, mengaku sajalah kau yang melakukan ni. Bukankah kau yang melakukan ni? Yang meletakkan kitab inilah yang akan membuat pengakuan itu. Dia tak jawab. Semua sampai nak kena hukum bunuh lah. Pemberontak. Tak jawab. Tak ada, dia tunggu je sampai Tuhan sendiri yang menolong dia. Sampai Tuhan tolong. Sama juga seperti mana Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu dicampak dengan api kan, datang malaikat bukit. Ibrahim, maukah kau kami bantu, kami padam je api ni. Ni kami malaikat bukit ni, kami taruh bukit semua padam lah. Ni kau datang ni Tuhan suruh ke kau sendiri ni? Kami nak tolong ni. Kalau kau tak nak lah. Tuhan tahu macam mana keadaan aku sekarang ni. Biarlah Tuhan settlekan. Datang pula malaikat hujan. Ibrahim, maukah kami turunkan hujan yang banyak sampai padam api ni? Hal hadza minka? Adakah ni daripada engkau? La. Kalau tidak daripada engkau, aku tak maulah. Wa amma minallah fahuwa ya'lamu kaifa hali. Dia tahu macam mana keadaan aku ni. Apa jadi? Berlakulah mukjizat besar. Api diubah menjadi dingin, menjadi sejuk. Jadi api ni ibarat cobaan, fitnah, keadaan yang teruk. Kalau manusia lain dah tak boleh terima dah api tu. Tapi kerana keyakinan kepada Allah, kesabaran dia itu, berpegang pada Allah tu, maka Allah akan membuatkan perkara-perkara yang mencari akal, mencari adat. Tak terbayang benda itu boleh jadi. Api menjadi sejuk, fitnah menjadi sejuk. Terbalik pula lagi, kena pula pada orang yang buat tu. Begitu tuan-tuan ni. Ini maksud kat sini ni, kata Kil tadi, habasu menahan nafsu, berkendak keluar daripada kepayahan dengan hukum. Dan kota sabar itu ialah menyebut, jadi mengingat. Apa kota sabar? Kota ni maknanya apakah benteng? Kota Hisnun, Hisnus Sabri, benteng sabar tu apa? Mengingatkan akan ada qadar kepayahan. Mengingatkan apa? Pangkat payah tu, kadar payah tu, dan waktunya payah. Kadar payah, maksud kadar apa? Kadar ni maknanya kepayahan ni dia ada sukatannya. Dia tak ada payah sampai mati, tak ada. Dia payah senang. Fa inna ma'al usri yusra. Dia takdir kan, berlaku musibah tu dia ada takdir, ada masa dia. Dia tak ada terus, tak ada, tak boleh. Dia tak boleh lawan takdir tu. Kalau Tuhan kata dah tak, sampai takat ni, sampai takat tu,
Salah satu daripada kitab karangan Badi'uz Zaman Said Nursi. Dia satu kitab ulama Turki. Nasihat kepada pesakit. Oh, cukup bagus tu. Dia kata satu nasihat itu, wahai orang-orang yang sedang sakit, janganlah kamu sekali-kali komplain ataupun mempersoalkan sakitmu itu. Kerana sakitmu itu makhluk daripada segala makhluk Allah, yang datang dengan perintah Allah, yang pergi pun dengan perintah Allah. Setelah mereka mengerjakan kerja mereka itu, tentulah mereka itu akan pergi. Apa kerja dia? Kerjanya uji. Bila ujian itu sudah selesai, hamba Allah tu dah cukup ujiannya, dia pergilah. Tu kadang-kadang berubat sana sini, dapat segelas air Tok Guru, sihat pula dah. Tak macam beribu-ribu tak sihat-sihat, segelas air sihat pula. Sebab dah sampai masa penyakit tu hilang. Dia begitu. Tu kalau kuat takwa kita tak usah buat. Tak kuat pergi berubat dah. Kita berubat ni pasal tak kuat. Kalau kuat, dia taslim ya, macam Nabi Ayub tu. Betul kata apa lagi? Jadi kata dia, jadi maksud saya tadi, sabar ni dia ada kadar, ada dia punya kadar banyak mana. Dan waktunya dia ada waktu dia. Waktu mana takdir itu 10 hari, sebulan, Allah dah sukat dah sejak azali. Tak lebih tak kurang sampai masa dia hilang. Dan bahawasanya tiada bertambah dan tiada berkurang. Susah payah tak tambah tak kurang. Itu masa sebelum ceasefire, gencatan senjata di Palestin, ada orang tanya, ustaz, agak ustaz macam mana ustaz? Berlaku. Dia mesti berlaku punya. Sampai masa dia akan berlaku. Dia tak boleh tak berlaku. Berlaku. Ustaz, ni dah 4 hari ni, agak-agak apa berlaku? Dia tambah tu. Dah tak sesuai dah kalau serang ni. Sesuai. Kalau dia buat juga tak boleh. Dia tambah dulu. Lepas ni tak tahu. Sebab walaupun Israel tu dengan senjata, dengan apa semua, kalau takdir Tuhan tu dah sampai situ je. Sampai situ. Tak tambah tak kurang. Yang kita pelik tu, orang Gaza baru gencatan senjata 4 hari, dah balik rumah masing-masing dah. Rumah runtuh. Macam hotel dia buat ni. Dengan anak sedia baju mandi laut. Kalau orang Melayu tu dah tak balik dah. Dia kuat. Kalau kita tak balik dah. Ni 4 hari, lepas ni kena buang balik ni. Dia balik. Ni kata ni. Oh ya Allah. Kuat iman mereka. Dan kota bagi kota ni. Baik, apakah kotanya? Kotanya, benteng dia, kita kena faham. Segala kepayahan, segala kesusahan ni dia ada kadar, dia ada waktu. Sampai waktu dia tak boleh sambung. Dia kena berhenti. Dia kena berubah. Masa tu dah sampai. Tu takdir. Dan bahawasanya tiada bertambah dan tiada berkurang. Tiada terdahulu dan tiada terkemudian. Nak bagi cepat bala tak boleh. Nak bagi lama lagi pun tak boleh. Nak bagi lambat turun. Tak nak sekarang, kemudian baru turun. Tengah sibuk ni Allah, janganlah bagi bala sekarang, tak boleh. Dia sampai masa tu dia mesti kena. Tak boleh. La yastakhiruna wa la yastaqdimun. Tak boleh terkemudian sesaat, tak boleh terlambat sesaat. Itulah bala daripada Allah. Musibah tu dia akan sampai masa dia dapat. Dan tiada faedah di dalam terkejut. Terkejut ni makna mengeluh lah. Terkejut mana mengeluh. Apa ni? Mana boleh jadi macam ni? Apa jadi macam ni? Terkejut, mengeluh. Tetapi adalah mudarat dan kebinasaan. Mengeluh tu pula bukannya faedah, mudarat pula lagi. Dan kota bagi kota ni, benteng bagi benteng ni. Dah benteng lagi. Apa dia? Sebutkan, iaitu ingatkan pula baik balasan daripada Allah Ta'ala dan elok pertaruhan, simpanan pahalanya pada Allah Ta'ala. Maka kata dia, inilah ai ifham hadha. Fahamlah engkau baik-baik perkara ni. Fahamlah engkau baik-baik perkara ni. Mana benteng pada benteng. Tadi kita dah faham. Benteng pertama nak sabar. Kalau orang yang susah nak sabar, ingat yang tadi tu.
sabar pada kepayahan dan usaha ni. Benteng pertama apa? Segala kepayahan, segala kesusahan, dia ada kadar, dia ada masa. Berapa lama? Terserah pada Allah. Tapi Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan tipu satu kepayahan melainkan sekadar yang kita mampu tanggung. Jangan ikut cakap nafsu tu. Tak boleh, tak boleh. Boleh. Kita boleh lalui itu. Yang pertama. Lepas tu benteng pada benteng tu pula mengingat segala janji-janji Allah, balasan Allah terhadap orang yang sabar. Dan perkara ni jelas kita nampak pada penduduk Gaza tu. Nampak jelas. Allah bagi penyaksian syuhada'a ilan nas. Ya. Litakunu syuhada'a ilan nas. Kami jadi waja'alakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Kami jadikan kamu ni umat pertengahan, umat yang sabar, umat yang faham, supaya kamu menjadi saksi pada semua manusia. Apa yang berlaku di sana sekarang ni, saksi pada kita tu. Menyaksikan tentang ketauhidan, keimanan. Kalau kita tak belajar apa yang jadi kat sana, rugilah. Mati sia-sia diorang tu. Diorang mati tu supaya kita boleh mengambil pengajaran. Mereka syahid supaya kita boleh faham tentang akhirat ni dengan lebih jelas dan terang, ya. Kemudian dia kata apa lagi? Maka inilah fahamlah olehmu akan perkara ini. Fahamlah olehmu akan perkara ini. Wabillahi taufiq, dengan Allah lah kekuatan, petunjuk dan hidayah itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita faham hakikat sabar dan apa yang patut kita pegang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabil ilmi qulubana wasta'mil asrarana washghal bil i'tibari afkarana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.